Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berbual, kita dan berkongsi dan pada hari itu. Terima kasih kepada semua ahli majlis, perlibatan dan wakil-wakil perlibatan. Hari ini kita ada dari mesyuarat majlis penuh dengan 1/2020. Kita diambil ke hotel Sepang, Kuala Lumpur. Dan sebelum kita menunjukkan mesyuarat, kita baca doa untuk konsul Yazman bin Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan baca doa, sama-sama kita membaca umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan orang-orang soleh serta para ulama yang mewarisi ilmu dan mengikuti langkahmu hingga akhirat. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan dalam kehidupan dan pekerjaan kami di dunia maupun di akhirat. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam menghadapi cabaran dan dugaan, dalam melaksanakan tanggungjawab diamanahkan dengan jujur, berintegriti, adil dan beretika. Perkukuhkanlah perpaduan dan kemesraan di kalangan kami dengan perasaan muhibah dan berkasih sayang, hormat menghormati tanpa menyimpan sebarang hasad, dengki dan khianat yang boleh menjejaskan silaturahim di kalangan kami. Jauhkanlah kami dengan amalan rasuah dan pecah amanah semasa kami memikul amanah dan tanggungjawab ini. Allahumma hfina fi badani, Allahumma hfina fi asma'ina, Allahumma hfina fi absarina. Ya Allah, keampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segala orang-orang mukmin dan semua orang Islam. Allahumma fa'imman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Azman ini. Terusnya kita berbacaan ikrar rukun negara ikut Kaunselor Muhammad Hafiz Biduan untuk baca ikrar. Terima kasih.
Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nah, Terima kasih kepada Konselor Nur Hafiz Ridwan. Terusnya kita ke keputusan fungsi. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Melaka berbawa kita hijau bersih. Ini rumah kita, sejahterakan bandar raya Ipoh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Setiausaha. Terima kasih kepada Bagi Azman yang mengajarkan diorang. Terima kasih kepada Encik Mun Hafiz yang mentuai bacaan ikrar. Terima kasih kepada semua ahli-ahli majlis, ketua jawatan, ketua unit yang hadir dalam mesyuarat pada pagi ini. Untuk makluman, saya juga mengucapkan merakamkan terima kasih kepada semua ahli majlis, ketua jabatan yang telah dapat hadir menyertai lawatan kerja kita ke TM1 tadi, Customer Experience Center Kuala Lumpur pada pagi ini. Semoga lawatan ini memberi kemudahan dan faedah kepada kita semua, terutama dalam kaedah pelaksanaan Smart City, khususnya di dalam kawasan majlis bandaraya Melaka Perak. Jadi lanjutan daripada penerangan dan juga perbincangan kita dengan TM Telekom Malaysia, Majlis Bandaraya Melaka Perak akan mengurak langkah bersama dengan TM Malaysia untuk berkalibrasi dan bincangkan faedah bersama yang dapat kita bekerjasama untuk pelaksanaan aplikasi Smart City dalam kawasan Majlis Bandaraya Melaka Perak. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada semua anggota-anggota Majlis Bandaraya Melaka Perak yang telah dianugerahkan anugerah Khidmat Cemerlang 2019 yang telah diadakan di Hotel Politik Inn Melaka, dan anugerah ini disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka pada hari semalam hari Khamis malam. Dan juga ucap tahniah selain daripada anggota-anggota majlis, tahniah kepada ahli majlis juga ni yang dapat anugerah Khidmat Cemerlang ni pada majlis tersebut lah. Kata Mak Yani terima kasih, tahniah untuk makluman yang lain tapi dia menanyukan wakili majlis, dia anugerah ni apa, Jafarul dia peringkat Jafarul, dia ada anugerah Khidmat Cemerlang juga Jadi di Majlis Bandaraya termasuklah kita punya Encik Azhar, Setiausaha Majlis Bandaraya Melaka Perak, dan juga ni apa betul-betul jawatan yang lain. Terima kasih kepada semua dan tahniah kepada semua anggota-anggota yang telah menerima anugerah. Ini juga saya maklumkan bahawa semalam anggota kita Encik Roslan bin Haji Kasim telah ni apa meninggal dunia seorang anggota Majlis Bandaraya Melaka Perak yang ni apa berkhidmat di Jabatan Unit Perubahan dan Unit Perubahan dan Kontrak meninggal dunia. Kita dekatkan Al-Fatihah untuk dia.
ta'ziah diucapkan kepada keluarga Roslan, dan juga ta'ziah diucapkan kepada Tuan Haji Samad. Saya difahamkan ada saudara Tuan Haji Samad pun bapa saudara juga meninggal dunia pagi ni, hari ni. Okey, berikut dalam perkara untuk makluman dari majlis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, bajet pembangunan dan mengurus Majlis Bandaraya dan Berbicara tahun 2020 telah mendapat kelulusan MMKN pada 4 Disember 2019 yang disahkan pada 11 Disember 2019. Bajet MMB telah diluluskan dengan anggaran hasil sebanyak 228,146,000 dan anggaran perbelanjaan sebanyak 227,924,000, di mana 77% anggaran perbelanjaan diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala 23% diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Keduanya, program publicity draft rancangan tempatan Majlis Bandaraya dan Berbicara 2023 pergantian. Untuk makluman, MBMP dan Plan Malaysia Melaka dan Plan Malaysia telah menganjurkan program pameran dan publicity draft rancangan tempatan 2035 pergantian bermula 1 Oktober hingga 14 November 2019. Pameran telah diadakan di lobi Wisma Negeri, Menara Persekutuan, di Geraha Makmur, Ion Bandaraya dan Dataran Pahlawan Mega Mall. Dan maklum balas orang awam dan pihak-pihak berkepentingan telah
Penyelenggaraan pencegahan itu preventif boleh menggunakan 5 hari untuk kajian cerun, kajian ketahanan jalan dan juga kajian lalu lintas. Okay, spesifikasi jalan di Maris di bawah MMB kita ada jalan Mandaran, reserve-nya mestilah 66 kaki dan lebar permukaan jalan mestilah 14 kaki, lebar bahu jalan 5 kaki. Sekiranya lebar permukaan jalan tu kurang 14 kaki ataupun tak standard, bermakna Maris tak boleh digunakan. Jadi pihak majlis yang akan tanggung. Itu juga dengan jalan kawasan perumahan, kawasan rendah, dia ada dia punya spesifikasi, termasuk jalan kawasan perumahan dan juga lorong belakang dan lorong tepi. Okay, next. Okey, yang ini kita telah daftarkan Maris bermula pada tahun 2012 dan sehingga 2019. Kita bermula dengan 2012 panjang 184.34 km, kita membutuhkan 2 juta dan alhamdulillah 2019 kita telah daftar sebanyak 1212.59 km berjumlah 17.5 juta. Jadi daripada jumlah 2012 hingga 2019 sebanyak 8 tahun kita telah terima di Maris sebanyak 68.1 juta. Okey, jabatan yang menggunakan peruntukan Maris adalah satu, jabatan kejuruteraan bahagian pengurusan lalu lintas. Kedua, bahagian jalan dan saliran bandar. Tiga, bahagian elektrik dan fasiliti. Jabatan infrastruktur, komuniti dan logistik. Jabatan landscape. Jabatan kesihatan persekitaran. Yang ini pernyataan terima dan perbelanjaan gerak peruntukan Maris 2012 hingga 2019. Jadi kita bermula tahun 2012 dengan hampir 2 juta, kita belanja 88.9%. Dan pada tahun 2019 kita terima 17.5 juta dan kita telah belanja lebih 115%. Jadi yang ini data-data kita terima dan kita belanja dari tahun 2012 hingga 2019. Kira-kira peruntukan mengikut jabatan bagi Januari 2019 hingga Disember 2019. Ini tahun lepas kita tunjukkan data Iaitu JKL dia terima 1.5 juta, dia belanja pun lebih 1.5 juta. Jabatan landscape 500,000, belanja 600,000. Dan seterusnya sehinggalah bahagian pengurusan lalu lintas belanja 1.488 juta. Okay, yang ini agihan yang diluluskan dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Kumpulan Wang Amanah Pendangan Jalan Negeri Melaka Bilangan 2 2019 yang difungsikan oleh YB Datuk Kewangan Negeri pada November lepas. Jadi agihan yang diterima pakai adalah seperti yang dinyatakan, iaitu penjagaan jalan dan longkang sebanyak 70%, pemotongan rumput dan pembersihan longkang dan catasan pokok sebanyak 10%, mengenai taraf jalan-jalan lampu awam dan traffic light 5%, penjagaan jalan, lampu jalan, sistem lampu isyarat yang terdaftaran sebanyak 10%, dan pembelian aset dan juga pembelian pentadbiran sebanyak 5%. Jadi jumlah keseluruhan 100%. Okey, yang ini kita cuba bagikan sekiranya kita dapat lebih kurang 19 juta untuk tahun 2020. Pada tahun 2019 kita dapat 17.5 juta dan kita harap adanya penambahan sebanyak 1.5 juta disebabkan kita ada penambahan pendaftaran beberapa patang jalan lagi. Jadi yang ini yang kita cuba programkan dan saya baca untuk kerja program turapan jalan pada tahun ini kita akan berkenaan 11 juta. Kita baiki longkang 1.9 juta, pembersihan longkang 950,000, catasan pokok 950,000, mengenai taraf jalan-jalan lampu awam dan traffic light 950,000, penyediaan lampu jalan 905,000, penyediaan lampu isyarat 950,000, aset dan pembelian pentadbiran 950,000. Itu jumlahnya 19 juta. Biasanya kita akan terima wang agihan secara peringkat, iaitu 4 sukuan, 4 kali dalam setahun lah. Jadi itu saja saya punya taklimat pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Rahlan. Jika ada apa-apa soalan daripada majlis.
silakan. Ada apa-apa pertanyaan? Ada? Terima Jabatan Kesihatan Perjalanan dia ada dengan 700,000. Kenapa dia tak guna? Pada tahun lepas, duit yang 700,000 tu kita dapat lewat. Kita dapat supuan terakhir pada bulan 10, bulan Oktober tahun lepas. Jadi dia tak guna, tapi kita pakaikan pada bahagian-bahagian lain, itu tetap habis juga. Tapi untuk tahun 2020 kita dah bagi peruntukan dia 1 juta. Okey. Terima kasih. Okey, so kita ke dan 4 untuk mengesahkan bilik mesyuarat Majlis Penuh baru, iaitu bilik mesyuarat Majlis Penuh Bilangan 11 2019 bertayar 23 Disember 2019 seperti dapat A. Tak sekomen tadi. Terima kasih. Seterusnya kita ke mengesahkan terbangkit. Bilangan 7.1 usul-usul daripada Pre-Council, iaitu mengenai lawatan sambil belajar di majlis ke luar negara. Dimaklumkan bahawa permohonan untuk ahli majlis untuk lawatan ke luar negara sedang dikerti dan perlu dan akan dirujuk ke YBSCO. Kita akan menunjuk YBSCO sebelum dihantar ke paper ke MMKM untuk keputusan dan arahan selanjutnya. Untuk permohonan telefon bimbit untuk ahli majlis, pihak jabatan sedang mengkaji kesesuaian pemberian telefon bimbit berdasarkan pilih ziada. Kita akan menyemak Gilir Pembendaharaan Malaysia WP 2.2 kerana kepada memanfaatkan kewangan dirujukkan pada Gilir Pembendaharaan. Untuk pengurangan saman parking oleh ahli majlis, kita telah menyemak dan kuasa menawar dan mengurangkan kompaun hanya diberi kepada yang bangkit bandar, susah bandaraya atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa saja. Kuasa ini adalah diberi di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan Akta Jangan Parit dan Bangunan 1974 dan kurungan Akta 133 dan menerusi undang-undang kecil yang dibuat di bawahnya. Pegawai yang dibuat kuasa tersebut adalah merupakan pegawai majlis yang dilantik sebagai penjawat awam dan tertakluk kepada kaedah etikan dan tata tertib majlis. Yang kita telah terima semua-limanya, memang kita tak boleh dikuasa pengurangan kepada ahli majlis mengikut akta dan pilih. Kita simak anda kita punya law. Dah simak. Okey, untuk elam bulanan ahli majlis, elam bulanan yang sedia ada adalah daripada arahan kerajaan negeri melalui Bank Kerajaan Tempatan JKT, dan sebarang kenaikan perlu dirujuk kepada kerajaan negeri sebagai pihak melantik ahli majlis. Memang kita pun dah war-war tanah senang dah dimaklumkan kepada bagi ESCO, dan kita insyaAllah akan tak tahu lah, mungkin kemungkinan lah dipertimbangkan. Okey, seterusnya laporan kewangan Kaunselor Chu Ching Sing. Laporan kewangan akan di-emailkan kepada semua ahli majlis bermula Januari 2020. Kita dah email berapa lagi? Kewangan? Kita dah email kan? Okey, terima kasih. Untuk acara 7.4 untuk acara-acara MNB tahun 2020, acara tahunan bagi tahun 2020 telah diatur dengan penekanan kepada acara-acara utama yang mendukung kepada perayaan MNB seperti sambutan ulang tahun MNB dan sambutan ulang tahun Hari Warisan Dunia. Bagaimanapun MBNB selalu dipanggil pada saat akhir untuk mengatur dan menjadi pengatur bersama bagi program-program peringkat daerah, negeri dan kemasan secara tidak dirancang atau ad hoc. Untuk acara susulan peringkat MNB, penyelesaian telah dibuat bersama Kerasukan dan Kebajikan MNB ke Sumar, dan keseluruhannya telah diaturkan dan kita insyaAllah kita akan maklumkan kepada majlis dan masa terdekat. Perkara 7.2, pembayaran makanan semasa mesyuarat dibangkit oleh Kaunselor Azman. Terima kasih Kaunselor. Pihak jabatan mengambil maklum dan akan perkara ini dan telah memberi peringatan setiap jabatan yang menjadi usia mesyuarat untuk membuat kuantiti tambahan makanan untuk menu-menu mesyuarat yang dianjurkan. Kita pun tengah dalam perancangan untuk menu-menu yang menjaga kesihatan
Pimpinan pagi kita bagi sandwich saja, petang minum mineral je. Pimpinan betul kan? Terima kasih. Okey, so seterusnya kita ke mengesahkan minit surat jawatankuasa. Perkara 6.1, Jawatankuasa Kewangan dan Pengenalan Sosial Ekonomi MBNB Bilangan 12 SOP 2019 bertarikh 16 Disember 2019 seperti dalam berlaku. Kita sokongan. Terima kasih. Untuk 6.2, Jawatankuasa Pengenalan Perniagaan dan Industri MBNB Bilangan 12 2019 bertarikh 16 Disember 2019 seperti dalam PNC. Terima kasih. Untuk perkara 6.3, Jawatankuasa Lintas dan Pengangkutan MBNB Bilangan 11 2019 bertarikh 18 Disember 2019 seperti dalam PND. Terima kasih. 6.4, Jawatankuasa Berwenang Kesihatan Persekitaran MBNB Bilangan 11 2019 bertarikh 19 Disember 2019 seperti dalam PNI. Terima kasih. Untuk perkara 6.5, Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 22 dan 23 yang bersidang pada 3 Disember dan 17 Disember 2019 seperti dalam PNF dan F1. Terima kasih. Untuk perkara 6.6, Jawatankuasa Eksekutif Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Warisan Bandaraya Melaka Bilangan 11 2019 bertarikh 19 Disember 2019 seperti dalam PNG. Seterusnya ke perkara 7, iaitu Kertas Makluman 21 Bilangan 1 2020 Penyata Kewangan Bulanan Baik 31 Disember 2019 Majlis Bandaraya Melaka Jaya. Minta kewangan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan yang akan dibentangkan pada hari ini adalah laporan keuangan sehingga 31 Desember 2019. Untuk maklumat, pada bulan Desember 2019, Majlis mempunyai kewangan penerimaan berbanding kebajikan sebanyak 14.119 juta. Manakala terkumpul sehingga 31 Desember 2019 adalah lebihan penerimaan sebanyak 4.029 juta. Seterusnya adalah ringkasan penyata penerimaan. Bagi penerimaan hasil cukai setakat 31 Disember 2019 terdapat sebanyak 125.28 juta dengan prestasi sebanyak 99%. Bagi hasil bukan cukai sebanyak 51.24 juta dengan prestasi sebanyak 49%. Penerimaan bukan hasil sebanyak 8.768 juta dengan prestasi sebanyak 64%, dan secara keseluruhan penerimaan ada sebanyak 182.289 juta dengan prestasi sebanyak 75%. Seterusnya adalah ringkasan penyata pembelanjaan. Bagi perbelanjaan mengurus, perbelanjaan terkumpul setakat 31 Disember sebanyak 137.469 juta dengan prestasi sebanyak 81%. Bagi perbelanjaan pembangunan sebanyak 40.79 juta dengan prestasi sebanyak 71%. Secara keseluruhan perbelanjaan sebanyak 178.26 juta iaitu dengan prestasi sebanyak 78%. Seterusnya adalah prestasi kutipan tunggakan. Secara keseluruhan kutipan tunggakan yang telah dapat dipungut setakat 31 Disember adalah sebanyak 24.094 juta iaitu dengan prestasi 28%. Seterusnya adalah kedudukan aliran tunai. Kedudukan aliran tunai setakat 31 Disember 2019 adalah sebanyak 42.23 juta. Untuk makluman, kita ada tanggungan setakat 31 Disember sebanyak 26.017 juta. Hutang jangka panjang sebanyak 37.64 juta. Sekian, terima kasih. Terima kasih. So, seterusnya kita ke perkara 7.2,
dasar keputusan untuk atau pemakluman penstrukturan semula jawatan kuasa tetap dan kuasa teknikal dan pelantikan ahli mesyuarat tahun 2020. Majlis Bandar Melaka Utara di bawah Seksyen 28 Akta Kedatangan 1976 atas satu jatuh minta Tuan Negeri untuk present paper ataupun makluman paper majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Bandar, Tuan Setiausaha Bandaraya, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, ketua-ketua jabatan. Kertas makluman ini dibentangkan bertujuan untuk memaklumkan kepada semua ahli-ahli mesyuarat penuh yang hadir pada hari ini mengenai satu penstrukturan semula jawatan kuasa Majlis Bandaraya Melaka bersejarah dan keanggotaan bagi ahli-ahli majlis untuk tahun 2020 sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1971, iaitu kuasa majlis untuk melantik jawatan kuasa ahli mesyuarat. Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171 memperuntukkan majlis adalah badan yang boleh menentukan dasar-dasar dan peraturan sebuah pihak berkesempatan bagi melicinkan sesebuah pihak berkesempatan. Majlis penuh tersebut boleh membentuk jawatan kuasa selaras dengan Seksyen 28 Akta 171 dan mewakilkan apa-apa kuasa kepada jawatan kuasa tetap ini dalam melaksanakan tindakan-tindakan untuk kepentingan majlis sebagaimana yang diperuntukkan di bawah akta yang sama. Yang bagi untuk bandar dan ahli mesyuarat, Seksyen 24 Akta Kerajaan Tempatan 1976 memperuntukkan bahawa quorum yang perlu bagi menjalankan semua urusan mesyuarat jawatan kuasa tetap ini hendaklah tidak kurang 1/3 daripada bilangan penuh ahli majlis sesebuah PBT tersebut. Manakala quorum bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah terdiri tidak kurang daripada 1/2 daripada bilangan penuh ahli majlis, maka adalah disyorkan quorum bagi setiap jawatan kuasa juga mengikuti bilangan yang sama, iaitu 1/3 daripada jumlah penuh ahli jawatan kuasa bagi mesyuarat biasa dan 1/2 bagi semua mesyuarat jawatan kuasa khas. Bersesuaian dengan peruntukan Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976 ini, beberapa jawatan kuasa tetap telah dicadangkan untuk menjalankan kuasa bagi pihak majlis mesyuarat penuh. Sebanyak 6 jawatan kuasa tetap majlis penuh telah dicadang seperti berikut. Yang pertama, jawatan kuasa pembangunan perniagaan dan industri, jawatan kuasa lalu lintas dan pengangkutan, jawatan kuasa kewangan dan pembangunan sosio-ekonomi, jawatan kuasa pembangunan kesihatan dan persekitaran MBNB, jawatan kuasa pembangunan komuniti belia dan lokal agenda LA21, dan akhir sekali jawatan kuasa eksekutif pelaksanaan pembangunan kawasan warisan dan bandaraya Melaka. Semua jawatan kuasa ini adalah dipromosikan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar atau mana-mana kalangan ahli majlis sedia ada sekiranya dalam ketiadaan Datuk Bandar. Yang bagi Datuk Bandar, Tuan Setiausaha Bandaraya, ahli majlis mesyuarat, terma-terma rujukan bagi setiap jawatan kuasa ini adalah seperti di lampiran A. Tuan-tuan adalah dipo untuk merujuk kepada muka surat yang ditetapkan. Yang pertama, jawatan kuasa pembangunan perniagaan dan industri, lampiran A1 di muka surat 6. Jawatan kuasa lalu lintas dan pengangkutan, lampiran A2 di muka surat 9. Jawatan kuasa kewangan dan pembangunan sosio-ekonomi, lampiran A3 di muka surat 11. Jawatan kuasa pembangunan kesihatan persekitaran MBNB, lampiran A4 di muka surat 13. Jawatan kuasa pembangunan komuniti belia dan lokal agenda 21 LA21, muka surat 16, lampiran A5. Dan akhir sekali jawatan kuasa eksekutif pelaksanaan pembangunan kawasan warisan dan bandaraya Melaka di lampiran A6, muka surat 17. Senarai ahli majlis dalam jawatan kuasa tetap ahli majlis penuh juga adalah seperti di lampiran B. Yang pertama, jawatan kuasa pembangunan perniagaan dan industri, senarai nama adalah di lampiran B1, muka surat 20. Jawatan kuasa lalu lintas dan pengangkutan, lampiran B2, muka surat 21. Jawatan kuasa kewangan dan pembangunan sosio-ekonomi, keanggotaan di lampiran B3, muka surat 22. Jawatan kuasa pembangunan kesihatan dan persekitaran MBNB, lampiran B4, muka surat 23. Jawatan kuasa pembangunan komuniti belia dan lokal agenda 21, muka surat 24, lampiran B5. Jawatan kuasa eksekutif pelaksanaan pembangunan kawasan warisan dan bandaraya Melaka, muka surat 25, lampiran B6. Adalah dicadangkan keanggotaan ahli-ahli majlis ini dalam
13 jawatankuasa peringkat pengurusan dan teknikal juga seperti mana yang dicadangkan di lampiran C yang bagi Datuk Bandar atau Setiausaha Bandaraya Ahli-Ahli Mesyuarat. Seksyen 28 Akta 171 juga membolehkan beberapa orang lain yang difikirkan perlu dilantik boleh memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada majlis. Oleh itu, majlis boleh menimbangkan untuk melantik mana-mana individu yang difikirkan sesuai dan manfaat serta layak untuk menganggotai mana-mana jawatankuasa tetap yang dibentuk demi melicinkan pengurusan majlis. Kertas ini diangkat untuk makluman ahli-ahli mesyuarat berhubung dengan penstrukturan semula jawatankuasa Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan keanggotaan ahli-ahli majlis bagi tahun 2020 sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 28 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171. Terima kasih. Terima kasih Pak Nazir. Minta maklum balas ataupun apa komen daripada majlis untuk pos tetap partai politik daripada pemaklumannya untuk maklumkan bahawa kita ada sedikit perubahan tukaran dalam majlis tahun 2020 untuk kesesuaiannya. Dan saya pun mohon maaf untuk tahun 2019 mungkin bisa ada trial untuk ahli majlis pertama, terus kita ada kawasan-kawasan yang perlu ahli majlis masuk di dalam kawasan yang ada komen ataupun kita boleh komen ataupun setuju komen. Jawatankuasa pembangunan teknologi hijau lampiran C2 muka surat 29. Jawatankuasa ini telah digabungkan menjadi jawatankuasa Lestari dan Bintang MBB. Lestari dan Bintang MBB. Ya. Pergabungannya ada perubahan dari segi fungsi dari segi tak ada so, nama lah nama. Sebab kita nak masuk. Nama lah perubahan nama bukan nama apa jawatankuasa? Tak maaf. Kita Jawatankuasa Bandaraya Lestari dan Bintang. Itu sebut sekali. Jawatankuasa Bandaraya Lestari dan Bintang. Betul Ya. Tak salah. Silap Okey, terima kasih. Udahlah, tamam Jawatankuasa Bandaraya Lestari dan Bintang. Okey, terima kasih. So, untuk makluman untuk makluman ni saya dah kita ada dalam sangai semua ahli jawatankuasa di majlis mengikut kesesuaian yang kita fikirkan dan seterusnya kita ke ucapan penangguhan. Silakan. Okey, terima kasih yang bahagia Tuan Ketua Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Azhar. Ini sebelum ke tangguh bocoran. Jadi ni untuk makluman tadi kita ada pertuturan semula. Terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama pada jawatankuasa pada tahun 2019. Pertuturan semula saya difahamkan dan dilakukan atas permintaan sebelum ni ada permintaan untuk perubahan jawatankuasa disebabkan oleh ada dan juga perubahan-perubahan yang ada majlis yang terlibat. Jadi dan juga kesesuaian jawatankuasa yang terlibat. Jadi saya terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam mendayakan jawatankuasa pada tahun 2019. Juga saya ucapkan terima kasih sini atas semua ahli jawatankuasa ataupun ahli majlis yang tidak dilantik semula pada tahun 2020 ni. Kita rakamkan sini lah. Ni penghargaan dan terima kasih kita kepada ahli majlis yang pada telah berkhidmat pada tahun 2019 dan sehingga kini tidak dilantik semula lah. Dan juga kita hanya makluman terhadap ahli-ahli majlis NGO yang tamat pada 2019. Tapi hingga 2020 ni saya ataupun pengurusan ahli Bandaraya Melaka Bersejarah tidak lagi menerima nama-nama ahli majlis tamat
tambahan. Jadi untuk tahun 2019 kita ucapkan terima kasih, rakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada ahli majlis yang telah berkhidmat di Majlis Bandaraya Melaka Pejarah untuk tahun 2019. Jadi lain kita juga berharap supaya kerjasama daripada ahli majlis dapat diteruskan bersama-sama dengan pihak pengurusan Majlis Bandaraya Melaka Pejarah, dan kerjasama ini dan juga kerapan kerjasama akan dapat ataupun perlu diperkukuhkan, dan perkara ini akan kita diberikan pengurusan akan kita pertingkatkan usaha-usaha untuk mempertingkatkan kerjasama antara ahli majlis dengan pihak pengurusan Majlis Bandaraya Melaka Pejarah. Terima kasih. Saya, kalau tak ada apa, saya tangguh perkiraan dan untuk makluman malam ni kita ada jamuan makan malam jam 8 malam ni di Pusat Arah 1. Ini adalah juga bagi meraihkan rakan-rakan kita yang telah tamat perkhidmatan sebelum ni, itu ahli majlis NGO itu ahli majlis NGO yang tidak dilantik semula dah pada tahun 2020. Jadi di samping kita mesyuarat di luar, kita juga ada memang tujuan kita adakan majlis di luar ni, dan juga majlis makan malam ni adalah untuk tujuan untuk meraihkan sahabat-sahabat kita yang telah bersama kita pada tahun 2019 ni. Jadi dia saya okey. Alih. Salam sejahtera. Kalau mana Syul, aku mau tanya tentang K ni, jawatan kuasa semata, kecuali ada 3 ahli majlis kat dalam tadi. Ketua saja. Pemati memang. Jennifer tak ada ke dalam? Ada. Oh, kecuali Ramlan tak ada. Ketua saja. Untuk makluman untuk jawatan kuasa keluarga dan juga tender ni, apa kita juga nanti akan tertakluk kepada apa-apa saya rasa berkeliling yang akan dikeluarkan oleh pihak ni, arahan kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak ni, Kementerian Kewangan terhadap ni, jawatan kuasa dan juga keahlian dalam jawatan kuasa ni. Jadi saya rasa kita akan bawa satu paper dalam jawatan kuasa kewangan akan datang dalam isu ni baru ni. Kita diminta di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan untuk membawa kertas dan juga menerima pakai ni keliling pembendaraan yang berkaitan dengan ni keahlian dalam jawatan kuasa kewangan dan jawatan kuasa tender dan juga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi tanya sikit, daripada keadilan punya betul kekal masihnya keadilan per PKR betul itu. Betul daripada wakil keadilan di MBB sini masih kekal yang lama ataupun ada permohonan yang baru daripada wadi ada permohonan. Kita akan pertimbangan nanti kita ada terima permohonan. Kita akan sebab masih kekal yang lama lagi lah dulu.
selagi belum ada pembahasan. Yang untuk semua sebab dia melibatkan satu grup kan. Tak, cuma kami ingin tahu saja. Kalau kekal yang lama, cuma kali itu kekal lah. Itu ada masalah. So, ni nak tanya sikit lah, Datuk. Mengenai dengan staf medical benefit, nak minta sikit pencerahan daripada pusat sumber manusia lah, Dok. Mengenai dengan benefit tu, kita bagi dia by ribu tu 700, yang balance 300 saya dipahamkan staf terpaksa menggunakan duit sendiri. Jadi di sini apa yang saya fikirkan sekiranya kepada semua ahli jadualkuasa yang ada hari ini, ahli majlis, kalau kita satukan kepada 1,000 tu dalam buku, sekurang-kurangnya kita mengurangkan beban kepada anggota MMB, terutama sekali di kalangan-kalangan yang berpendapatan rendah. Jadi pasal hari ini yang saya lihat kos perubatan tak tinggi sikit lah. Kalau kita dapat mengurangkan itu adalah satu kebaikan juga kepada kita. Ya tuan. Lagi satu, dia lagi satu ni mengenai dengan sistem sitos yang kita mikirkan, sistem sitos yang kita nak implementation ni. Sekiranya kita dapat laksanakan, mungkin dapat membantu performance dari kita punya team production. Di situ lagi kan. Lastly ada sikit lah untuk cadangan. Cadangan saya untuk lastly tu, saya ni more on kepada staff benefit lah. Lebih tak ada lah tuan. Saya usulkan untuk hari raya ni, kalau kita beri inisiatif kepada dia 2,000 untuk apa nama, kepada menyambut perayaan hari raya. Terima kasih. Untuk maklumatnya pasal yang lain mengenai kita beri pada anggota untuk RM700 perubatan. Sebenarnya kita boleh bagi 1,000 tapi kita kena kawal. Maksudnya kalau kita bagi 1,000 ni dia bagi boleh reband, beli benda yang lain daripada perubatan. Itu sebab kita bagi limit 700. Kalau 1,700 ni pun memang dia orang beli, mereka kata beli cuma mata. Bukan kemudahan untuk yang kemudahan perubatan. Itu sebab kita ada maksudnya kita memang kita setuju bagi 1,000, tapi limit tu sebenarnya kita bagi 700 untuk tak beli, untuk beli benda-benda lain. Tapi yang 300 tu dia boleh pakai, dia boleh kerja, semua dia sama juga sebenarnya. Dia kena jalan dalam masalah kita kena faham kaedah kita untuk kawalan. Kita tak boleh bagi keseluruhan kepada anggota. Memang kita nak bagi 1,000, 2,000, 3,000 boleh, tapi kawalan tu kena beri. Maksudnya 700 kita bagi untuk boleh digunakan, dan 300 tu dia boleh gunakan tapi claim semula pada majlis untuk mengawal daripada dia misuse guna benda lain. Saya minta Kaunselor Azman beri penerangan pada siapa yang tak faham. Siapa yang tak faham lah, kebanyakan anggota faham, tapi mungkin 1-2 orang yang tak faham. Mungkin dia nak beli reband mahal ke apa tu, mungkin dia nak buruk. Tapi insyaAllah maksudnya kita akan tengok semua. Bagi saya, kita dah ada satu limitation, hard limit harga. Jadi kalau 1,000 tu lebih dalam 1 tahun dia tetap berapa RM1,000. Kalau dia misuse tentang benefit yang kita beri itu kesilapan dia sendiri. Tapi insyaAllah kita rasa untuk kaedah yang kita gunakan adalah untuk mengelakkan daripada menggunakan dari benda yang lain. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua ahli mesyuarat. Ya, saya salah satu orang yang tidak guna 700 tu tahun 2016. Dan bila ditanya, saya cakap itu yang rakyat punya. So saya kalau tak sakit saya tak pakai. Selepas tu saya ada kesal sikit lah, sebab saya tak beli reband.
Okey, saya nak mohon bahawa kita boleh mengkaji, pihak majlis boleh mengkaji tak semula supaya kenderaan MBMB, terutamanya motosikal yang sering digunakan untuk buat rondaan oleh anggota-anggota kita. Kerana saya dapati bahawa ada kenderaan seperti motosikal kita yang telah diguna melebihi 10 tahun dan sering ada insiden-insiden yang berlaku. Kalau tak silap, saya masih ingat kita ada motosikal elektrik tu. Walaupun motosikal elektrik tu ada maintenance dari syarikat kan, sewa beli kan, tapi itu terbakar bila mereka memakai. Dan lagi sekali, hari itu nak buka jalan untuk CM kan, ada sekali motosikal bila dah sedia nak bergerak, motosikal tu tak boleh start bergerak. Dan hari itu saya ada buat satu operasi bersama anggota penguatkuasa bahawa motosikal tu bergerak bila dia, jadi sangat bahaya. Saya rasalah bila saya tanya, motosikal tu sudah diguna lebih daripada 10 tahun, tak tahulah mungkin 13 ke 15 tahun. So saya ada satu pertanyaan bahawa berapa, ada tak satu spesifikasi berapa lama kenderaan miliki kenderaan tu boleh diguna atau boleh ditukar. Sebab kalau let's say 10 tahun atau 6 tahun kalau saya jadi kalau 15 tahun tu terlampau lama lah. Jadi saya memohon untuk anda, kita boleh mengkaji semula lah kenderaan-kenderaan ini, sebab dia akan reflects to the image of MBMB dan keselamatan anggota kita, dan juga kalau tak silap kita boleh jimat kos repair dan servis. Yang kedua, saya rasa kita telah banyak berbincang lah mengenai allowance, manfaat-manfaat kepada ahli majlis dari sejak kita dilantik sebagai ahli majlis. Jadi saya tidak sentuh, tetapi saya ingin memohon bahawa pihak majlis kita boleh tak meminta peruntukan yang lebih daripada MNKN ke atau straight dari MBMB, supaya ahli majlis ni kita dapat menggunakan peruntukan yang lebih. Sebab kalau tak silap dulu 50,000 satu tahun kan, saya tak berapa sure, tapi for sure it's not 15,000 only lah. Sebab kalau 15 tahun 15,000 untuk setahun, for last year saya rasa tak cukup lah nak guna. Dan dia sering menyebabkan masalah bahawa masyarakat kita marah kepada ahli majlis sebab kerja yang kecil saja kita tak mampu nak buat dengan cepat. So sekiranya kita ada peruntukan yang cukup, saya rasa masalah ni boleh diselesaikan. Dan actually ini bukan manfaat kepada ahli majlis lah, saya rasa. Sebab manfaat ini adalah secara langsung dia akan balik kepada masyarakat di kawasan MBMB, dan dia akan reflect to kecekapan ahli majlis juga. Ini dua sajalah yang saya ingin sentuh. Terima kasih. Okay, ni apa kita akan kaji lah. Ni apa semua saranan-saranan dan juga permohonan daripada ahli majlis. Ni akan maklumkan apa ni syurah akan datang. Kalau tak ada apa, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir.